Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Okey, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sirah tahun 2 yang bertajuk dakwah secara rahsia. Dakwah secara rahsia. Pengenalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah secara sulit selepas menerima wahyu yang kedua. Maksudnya di sini, selepas menerima wahyu yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah secara sulit. Maksudnya di sini, secara sulit itu bermaksud secara payah ataupun secara sukar. Seterusnya, tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah secara rahsia. Maksudnya di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa tugas untuk berdakwah secara rahsia kepada siapa? Kepada masyarakat. Okey. Yang pertama, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah memperbaiki akidah kaumnya daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, seperti yang kita tahu, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab jahiliah suka menyembah berhala. Oleh itu, Nabi Muhammad ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat untuk memperbaiki akidah kaumnya daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah. Okey, yang kedua, memperbaiki, bukan itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperbaiki akhlak mereka kepada akhlak yang lebih mulia. Okey, tugas yang kedua iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada ahli keluarga terdekat, iaitu berdakwah kepada isteri dan anggota keluarga baginda. Okey, yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada sahabat-sahabat yang dipercayai dan orang yang hampir kepada baginda. Contoh sahabat iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya, orang pertama yang menerima agama Islam mempunyai 4 kalangan. Apakah 4 kalangan itu? Jom, mari kita lihat nama-nama orang tersebut. Yang pertama, kalangan wanita. Kalangan wanita iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Siapakah Khadijah ni? Khadijah ni ialah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalangan dewasa. Siapakah kalangan dewasa? Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah Sayyidina Abu Bakar ini? Sayyidina Abu Bakar ini merupakan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalangan kanak-kanak. Siapakah kalangan kanak-kanak? Iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ketika itu berusia 10 tahun. Sangat muda. Dan yang terakhir, yang keempat, iaitu kalangan hamba. Okey, kalangan hamba ini bernama Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman radhiyallahu anhum. Seterusnya,
tempoh berdakwah secara rahsia. Berapakah tempoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahsia? Mari kita lihat. Jom kita tengok dalam petak, dalam kotak berwarna pink. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Berapa murid-murid? Selama 3 tahun. Seterusnya, jumlah menerima Islam ketika itu. Mari kita lihat. Berapakah jumlah orang yang menerima Islam ketika itu? Cuba kamu lihat kotak yang pertama. Kotak yang berwarna biru yang pertama. Jumlah mereka menerima Islam ketika itu seramai lebih kurang 40 orang sahaja. Berapa murid-murid? 40 orang. Sikit masa tu. Dan hari ni ramai kan? Betul tak? Okey. Seterusnya, kotak yang kedua. Golongan yang menerima Islam di peringkat awal ialah orang-orang miskin dan hamba abdi. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk kelas hari ini. InsyaAllah, kamu akan diberi latihan oleh Ustaz. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi. Assalamualaikum.